Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Cikgu Razak. Alhamdulillah. Okay. Waalaikumsalam. Hari ini kita tetamu Cikgu Razak bersama kita. Dan sekarang ni saya startkan lewat sikit ni. Lebih kurang pukul 5.30 saya mula. Jadi mungkin setengah orang tak sangka saya buat lambat ni, tapi sikit sebanyak tuan-tuan boleh share apa yang saya akan bincang hari ini. Merupakan satu perbincangan. Tajuk kita hari ini ialah saya tulis ni okey. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Razak dapat masuk on time sama saya. Tajuk kita hari ini ialah suasana semasa coaching, iaitu satu perbincangan. Ini open discussion, jadi para sahabat-sahabat yang ikuti ini boleh share dan Cikgu Razak pun sendiri boleh share kita punya live. Nanti saya sharekan sikit sini live kita ini. Ada sesiapa yang mau mengikutinya. Ya, Alhamdulillah. So ada 2-3 orang tanya, saya terpaksa hantar kat dia orang. Jadi hari ini kita nak cakap general berhubung tajuk suasana semasa coaching, satu perbincangan mengikut kaedah pengalaman, pendedahan sejauh mana yang kita lalui. Jadi lebih terbuka, tidak menjurus pada spesifik area. Macam 3 hari yang sudah saya cakap tentang macam mana nak mengendalikan atau mengeluarkan atau untuk menjayakan coaching culture di dalam satu organisasi. So ini bersama-sama kita Tuan Cikgu Razak, tuan-tuan mungkin dah tahu. Jadi kita nak cerita keadaan, tak kira waktu di peringkat mana sekalipun, samakah di peringkat permulaan dan sebagainya. Dan di ujungnya kita buat sikit ringkasan, satu summary agar merupakan satu juga kebaikan kepada orang yang dengar ni. Jadi hari ni siapa-siapa yang boleh masuk, okey, sila share. Tempat saya nampak Alhamdulillah, tapi nampak mendung, tapi Alhamdulillah tak ada kilat dan sebagainya. Jadi mungkin di Temerloh macam mana Cikgu? Okey, di sini mendung petang ni. Pagi tadi panas ni tengah hari ni. Petang ni gelap lah. Menyeluruh lah gelap kawasan ni. Mungkin hujan, mungkin nak hujan mungkin belah petang tu, belah malam je lah. Mungkin. Jadi sebagai cikgu dah juga lama dan cikgu telah berbicara. Cikgu boleh sikitlah membuka pengalaman cikgu di mana peringkat mana pun tak apa, sebagai satu kata penceritaan dan satu perbincangan, sebagai satu orang kata merupakan pengalaman dan boleh kita buat perbincangan dari situ. Jadi because tajuk dia umum, terbuka dan mahu siapa saja pun yang mengikutinya. Dan kalau tuan-tuan yang mendengar ni pun boleh bertanya dan boleh juga share apa yang tuan-tuan dan puan-puan lalui. So sebenarnya Cikgu Razak minta cikgu cerita sikit apa yang cikgu nak cerita, pengalaman cikgu. Sila cikgu.
Okey, okay. Terima kasih doktor. Alhamdulillah dapat petang ni dapat kita bersama. Jadi berdasarkan pada pengalaman saya dalam apa ni, dalam coaching ni, sebenarnya satu kemahiran coaching ni bukan satu kemahiran yang generik. Saya kira bukan digunakan semasa saya bertugas saja dahulu, tetapi apabila dalam komuniti sekarang ini pun sebenarnya pendekatan coaching itu amat membantulah sebenarnya dalam komuniti, walaupun dah bersara, tidak lagi bertugas di jabatan dan sebagainya. Dalam komuniti pun banyak sebenarnya perkara-perkara ataupun isu-isu ataupun kadang-kadang tu kawan-kawan datang minta pandangan dan sebagainya. Coaching merupakan satu pendekatan yang amat memberi banyak faedah sebenarnya. Jadi apabila dalam komuniti, cuma dia punya pendekatan sama, cuma isu je berbeza. Apabila kita berada dalam komuniti, dalam masyarakat dan sebagainya, isu je berbeza. Apabila bertugas di IAB dulu dan sebagainya, maka isunya berkaitan dengan kepimpinan, pengurusan sekolah dan sebagainya. Tapi dalam komuniti ini sebenarnya dia lebih kepada life coaching, lebih kepada problem solving sesuatu isu dalam komuniti, mungkin juga dalam isu-isu yang berkaitan untuk membuat perubahan dalam komuniti itu sendiri. Dan sebenarnya secara tak langsung apabila berbual dengan sahabat-sahabat dalam komuniti, sebenarnya kemahiran ini amat memberi makna sebenarnya dalam kita nak mencapaikan nak membantu sahabat-sahabat sebenarnya dalam menangani sesuatu perkara tersebut. Itu pengalaman sedikit sebanyaklah pengalaman saya, doktor, apabila dah bersara dan sebagainya. Tapi kemahiran itu tetap orang kata ni boleh diguna dan juga memudahkan perbincangan sebenarnya apabila dalam komuniti. Itulah. So, terima kasih cikgu. Jadi kalau cikgu kenangkan balik zaman-zaman dulu dengan sekarang ni, dan sekarang pun secara tak langsung teknik yang telah diguna pakai itu menjadi satu bahan tool pada cikgu. Ya. Kadang-kadang suasana mungkin terasa cikgu menjalankan coaching banyakkan di dalam organisasi perguruan, dan banyak peringkat dan banyak bidang. Kadang-kadang suasana di dalam perbincangan, kadang-kadang dalam suasana coaching, kadang-kadang dalam cikgu punya perancangan dalam pendidikan, mengajar dan sebagainya. Kalau ikut daripada situ, pengalaman cikgu semasa buat coaching, di bahagian mana cikgu rasa cukup interesting dan ada banyak kebaikan jika sekiranya kita buat perbincangan? Adakah daripada sudut untuk mendapatkan matlamat, daripada sudut nak wujudkan sesuatu action plan, ataupun di peringkat awalan itu sendiri sebagai co-creating dan sebagainya. Jadi dalam bidang-bidang mana cikgu rasa very interesting kalau kita dapat buat sharing dengan sahabat-sahabat kita? Ya. Apabila kita melaksanakan pendekatan coaching dalam satu perbincangan, sebenarnya perkara yang paling paling interesting, paling mencabar adalah di permulaan sebenarnya, dalam menetapkan matlamat perbincangan atau matlamat sesi itu sebenarnya. Apabila kita dah ada matlamat tadi jelas, matlamat tadi orang kata ni tidak akan berubah lah. Itu satu perkara yang amat penting sebenarnya. Sebab itu berdasarkan pada pengalaman yang saya dulu, dia ada satu lagi yang dia katakan pre-coaching. Sebelum kita sebelum kita masuk kepada satu sesi coaching yang sebenarnya, biasanya dahulu saya akan melaksanakan yang dikatakan sebagai pre-coaching. Dalam pre-coaching inilah yang penting sebenarnya. Di sinilah kita akan cuba mengumpul sebuah banyak data sehingga kita punya coaching kita dapat mengenal pasti inilah sebenarnya isu yang sebenarnya. Bukan orang kata ni isu yang kadang-kadang isu yang timbul di awal-awal tadi bukan isu yang sebenarnya. Kadang-kadang tu apabila kita melaksanakan pre-coaching, maka di sinilah kita akan membincang, akan mencari, akan mencungkil isu yang sebenarnya orang kata sebagai root cause dia, sebagai punca sebab yang sebenarnya.
Jadi sebab itulah dalam matlamat ini satu perkara yang amat penting sebenarnya. Sama ada kita memerlukan membuat pre-coaching ataupun kadang-kadang tu matlamat yang hendak kita bantu ataupun hendak kita bimbing tersebut, sebenarnya kadang-kadang tu matlamat yang disebut pun boleh sebenarnya satu matlamat yang orang kata yang sepatutnya. Tetapi pengalaman saya ada dua lah. Satu, matlamat tadi dia tak jelas lagi. Disebut saja tapi tak jelas. Di sinilah perlunya pre-coaching tadi untuk kita mengenal pasti, dapat kita membuat keputusan tentang matlamat yang sebenarnya. Jadi yang paling mencabar sebenarnya semasa penetapan matlamat. Kadang-kadang tu pernah juga saya lalui apabila menetapkan matlamat sampai separuh jalan dah bincang tentang pilihan-pilihan yang nak dibuat dan sebagainya, bukan rupanya. Terpaksa patah balik ke belakang dan kita decide yang lain pula dari segi penetapan matlamat. Sebab itulah penetapan matlamat itu adalah satu perkara yang amat penting sebenarnya apabila kita melaksanakan sesi coaching sebenarnya. Ya, apabila kita dah pada saya itu adalah dari puncaknya. Apabila dah ada matlamat yang jelas, maka aktiviti-aktiviti perbincangan-perbincangan seterusnya lebih mudah lagi sebenarnya. Lebih mudah lagi. Ya, jadi sebab itulah satu perkara lagi yang saya ingat, apabila kita menetapkan matlamat ini, kadang-kadang dia tidak boleh menjadi satu matlamat lagi yang betul-betul matlamat, mungkin disebabkan oleh repo kita masih lagi belum dapat dibina dengan cara yang terbaik. Ya, repo boleh, mungkin trust pula tak ada. Ya, dia kita membina hubungan tetapi dia tak percaya pada kita pun pernah berlaku juga sebegitu sebenarnya. Jadi sebab itulah merupakan satu perkara yang amat penting juga apabila kita nak melaksanakan sesi bimbingan, sesi coaching dan sebagainya. Hubungan yang baik ini amat penting sebenarnya sebab di sinilah ketulusan, ya, kepercayaan dan sebagainya dapat diwujudkan, maka lebih mudah perbincangan-perbincangan seterusnya tanpa ada selindung tentang perkara-perkara isu-isu yang menyebabkan punca sebab dan sebagainya. Sebab itu perkara yang amat penting juga apabila kita melaksanakan sesi tadi, selain daripada penetapan matlamat, hubungan yang baik juga mungkin satu perkara yang amat penting sebenarnya. Ya, bukan setakat hubungan yang baik tetapi trust tadi kena ada juga. Betul. Saya ikut apa yang cikgu sampaikan tadi. Jadi dalam suasana coaching tu, itu bagaimana perlunya terdapat dikatakan fokus. Kalau ikut Daniel Goleman, dia mengatakan focus is the hidden driver of excellence. Memang betul lah. Kalau kita dapat meneliti balik apa yang disampaikan, kalau ikut kemampuan, berbagai-bagai level pendedahan dan sebagainya yang kita lalui, the more you spend more time on coaching experience, the more you put into practice, memang you akan hadapi benda-benda macam ni. Cuma dia develop more confident pada coach yang mengendalikannya. Jadi sebab tu nak menjayakan coaching dengan ada perbincangan awalan, pre-coaching you kata tu, dia merupakan satu skill kadang-kadang. Di situlah wujudnya skill seorang coach. Apabila dia ada dalam suasana nak bawa pada satu suasana ke dalam proses coaching, pre-coaching ataupun co-creating, bagaimana dia build trust sebelum terus masuk ke dalam proses coaching tu. Itu yang cikgu sebut tadi, kan? Jadi nak reach to that level, it depend on the individual kemampuan, capability, dan juga kadang-kadang banyak idea yang nak dikeluarkan oleh klien kita tadi ni, oleh sebab terdapat beberapa mungkin kekurangan menyebabkan dia rasa lost word, dia tak boleh nak kata nak cari jalan nak mengeluarkan. Maka di sinilah macam Cikgu Razak kata tadi, terletak pada coach yang mendengar tadi, dia kena rewind balik. Kalau pakai coaching yang dibentuk narrative coaching ni actually macam kita buat, tapi dia fokus untuk dalam 4 bidang. Apa yang disampaikan, apa yang sedang dicari, arah mana dia nak menuju sekarang ni, dan kat mana yang dia boleh betul-betul confirm. Itu ada satu jenis model lagi, banyak model ada. Jadi memang macam cikgu kata tadi, saya bisa ikut praktikal seseorang. Tapi kalau kita ada berkebolehan, macam cikgu kata tadi, build keyakinan
confident, trust dia itu kepada kita, maka di situlah perlu pula coach ni ada tool-tool kebolehan yang mungkin mengikut seseorang, mengikut kemampuan seseorang, mengikut kaedah. Macam cikgu boleh banyakkan cikgu di macam mana nak pakai, bila kita coach cikgu dia melibatkan observation, betul cikgu? Ya, betul. Observation, dan dia ada sesi feedback di sebelah dia selepas dan sebagainya. Kalau dari dua sudut tu pengalaman cikgu, selepas cikgu bagi observation, ini kadang-kadang kita dah keluar lah, kita dah habis dalam sesi coaching. Bagaimana suasana perbincangan antara coach ni dengan yang kita train orang yang jadi coach ni katanya. Macam mana cikgu lalui? Adakah insiden ataupun suasana yang kata interesting to know? To share to the public. Banyakkan yang datang ni cikgu pun dah. Itulah. Okey, baik. Berdasarkan pada pengalaman juga sebenarnya kadang-kadang kita melihat juga ya, mungkin kalau kita berada dalam bidang, dalam skop pekerjaan yang sama, kita sebagai coach senang. Ya, kadang-kadang tu, tapi ini yang bahayanya. Kadang-kadang tu pengalaman saya apabila kita berada dalam pendidikan, tadi organisasi pendidikan, Kementerian Pendidikan, apabila kita coach sekolah yang berada dah tu, kadang-kadang kita ada kecenderungan, cabaran saya adalah kecenderungan untuk kita telling, untuk kita memberi tahu jawapan sebenarnya. Sebab kita berada dalam pos yang sama dan kita berada dalam perancangan yang sama, jadi kita ada kecenderungan untuk kita telling, untuk kita beritahu jawapannya. Tetapi sebenarnya berdasarkan pada pengalaman saya, yang ini yang kita kena letak tepi. Kita kena letak tepi, kita kena kosongkan gelas. Pada saya, kita kena kosongkan gelas, maka kita akan adun balik perkara tersebut. Jadi berdasarkan pada pengalaman juga, cabaran-cabaran yang dihadapi sebenarnya apabila kita melaksanakan sesi coaching sebenarnya, kita akan ada observation. Sebenarnya observation ini adalah untuk kita verify apa yang dicakap sebenarnya. Dalam pendidikan sebenarnya apabila kita, katalah kita nak coach pemimpin di sekolah, kadang-kadang tu kita kena observe. Kalau andaikan dia minta kita coach dia bagaimana dia nak berkomunikasi dengan dia punya staff dia. Jadi kadang-kadang kita kena observe. Kita verify kan apa yang dia buat, tingkah laku yang dia buat. Contohnya dalam komunikasi, contohnya dia nak mesyuarat, nak handle mesyuarat, nak bercakap di depan dan sebagainya. Ini penting juga observation. Dari segi tingkah laku yang dia yang dibuat semasa sesuatu isu yang dia nak selesaikan lah. Tetapi kita akan bagi feedback kemudian lah. Kita akan bagi feedback, maklum balas kemudian dan sebagainya. Itu penting dalam pendidikan. Mungkin elemen observation tu mudah sebab dia ada kita boleh tengok peristiwa ataupun tingkah laku yang dialami tu. Terutama dalam pembelajaran di kelas. Kita boleh observe cikgu mengajar dalam kelas dan kita boleh bagi feedback. Kemudian baru kita akan bincang apa solution yang dia boleh buat dan apa pilihan yang dia ada dan sebagainya. Jadi itu antara pengalaman saya lah. Berdasarkan pada pengalaman saya juga sebenarnya apabila kita nak coach seseorang, kadang-kadang kita kena blend dengan beberapa model sebenarnya. Berdasarkan pada pengalaman saya, kalau dia isu tadi, dia ada isu yang berkaitan dengan problem solving. Kemudian kita bimbing dia, kita coach dia untuk selesaikan masalah. Dan ada masa kita coach dia untuk dia membuat keputusan, decision making. Membuat decision making. Kalau Cikgu Azhar, saya tak tahulah macam mana saya nak membuat keputusan ni. Jadi kadang-kadang tu kita kena ada juga model-model lain yang kita combine. Dan semasa kita coaching, kadang-kadang tu paling banyak ialah macam mana nak mengurus perubahan. Kita nak coach pemimpin di sekolah ataupun siapa saja, dia nak membuat perubahan dalam hidup dia, dalam organisasi dia. Maka di sinilah saya cuba combinekan dengan model-model yang berkaitan dengan mengurus perubahan. Jadi sebab itu bila semakin lama dalam bidang coaching tadi, sebenarnya semakin banyak kita kena blend dengan perkara-perkara lain sebenarnya. Bukan setakat kita nak problem solving saja,
Tetapi kita kadang-kadang itu kita menerima sesuatu matlamat dia untuk dia membuat decision making ataupun dia nak dia nak mengurus perubahan dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang besar lah yang saya lihat sebenarnya. Ya, problem solving, decision making dan juga change management. Jadi itu antara isu perkara-perkara tiga topik utama lah yang biasa ditemui. Kalau problem solving senang. Ya, kadang-kadang tu dia nak change management, dia nak mengurus perubahan di sekolah. Ya, macam mana kita nak mengurus perubahan dan kita akan combine dengan model-model yang berkaitan dengan change management. Itu antara pengalaman saya lah. Betul. Alhamdulillah. So terdapat banyak area cikgu cakap sama ada problem solving, change management dan sebagainya. Saya tertarik dengan change management. Because change management, change start with us. Kita mula dulu berubah, baru kita boleh mengubahkan orang lain. Sebenarnya kita pun nak berubah orang lain tak boleh, tapi kita boleh memperlihat perubahan kepada orang yang melihat kita, maka automatically perubahan itu akan merupakan satu intipati bagi seseorang mencari usaha untuk mempertingkatkan daripada kurang maju kepada tahap yang lebih maju. Kan? Mungkin mengikut sekarang ni kita dapati ilmu ni dalam zaman berbagai-bagai ilmu, terdapat ilmu bercakap, okay? Macam-macam ilmu dah ni, terlampau banyak. Jadi perkembangan ni cukup pesat sehingga kini dalam tahun 2022. Kalau dulu sebelum dia statement kata orang tak boleh baca, dia tak boleh baca buku, dia kata illiterate, tak boleh membaca buku. Tapi sekarang ni illiterate bukan kata tak boleh baca buku. Betul tak? Illiterate sekarang ni, kalau kita tak update kita punya knowledge ni, memang kita jadi illiterate lah. Jadi macam dinosaur lah, ambil general view dia. Sebab tu perlunya bila cikgu cakap, bila kita mari di perbincangan umum, tak kisah bukan dalam coaching saja kan, bila kita nak bincang pasal perubahan tu, saya ingat change management, yang is more important is how they set the goals for their change management tu. Macam mana dia merongkai dan macam mana dia meletak goal dalam nak buat change management tu. Sebab kalau dia kata change management tu melibatkan dia, organisasi dia dan orang-orang di sekeliling dia. Kalau dia kata saya sendiri nak berubah, itu dua perbezaan ya yang perlu dipahami. Maka bentuk-bentuk soalan tu dimustahakkan. Salah satu mustahak soalan yang saya cakap di sini ialah clarification question. Soalan clean question. Soalan yang bertanya kita tak ada jawapan, hanya ada pada dia saja jawapan. Maka soalan tu terbuka. Jadi bila terbuka, dia boleh jawab apa saja sebab jawapan memang ada pada dia. Jadi seorang coach menggunakan teknik ni. So daripada sudut ni cikgu, yang cikgu pernah lalui, berbincang dengan mungkin ada juga you punya superior, pegawai dan sebagainya. Bagaimana pula penyampaian mereka, perbualan mereka dengan cikgu pula? Kalau cikgu boleh kumpulkan dalam sikap ataupun cara persembahan dia orang. Ini bukan ke dalam coaching, dah di luar coaching, dalam peringkat observation dan bagi feedback. Bagaimana perbezaan dia, Pak? Okey, baik. Sebenarnya teknik untuk kita bertanya itu amat memberi makna sebenarnya. Ya. Jika kita bertanya soalan yang tidak boleh membuka minda tu, jadi mungkin perbincangan tersebut akan menjadi satu perbincangan yang agak sempit lah. Jadi sebab itu maknanya penetapan matlamat ini merupakan satu perkara yang amat penting sebenarnya. Kalau kita gagal untuk bertanya soalan yang baik, gagal untuk bertanya soalan yang boleh membuka perspektif yang lebih luas lagi, salah satu perkara yang amat sukar. Keputusan ni mungkin pelan tindakan ni mungkin akan jadi simple lah. Dia tak akan mencapai matlamat tadi. Sebab itu maknanya berdasarkan kepada pemerhatian saya kepada klien-klien, apabila kita dapat bertanya soalan-soalan yang boleh membuka minda mereka, dapat menemukan jalan untuk mereka, sebenarnya satu perkara yang amat penting sebagai seorang coach sebenarnya. Sebab itu bukan kadang-kadang masalah yang timbul juga sebenarnya apabila kita
walaupun jawapan ada dalam diri mereka sebenarnya, tetapi kadang-kadang dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak keluar. Kadang-kadang tu ada masa kita terpaksa dalam bentuk macam doktor kata tadilah, kita nak supaya dia clarify lagi apa yang dia cakap tadi. Sebab itu dalam teknik-teknik bertanya ni satu perkara yang penting, walaupun sebenarnya walaupun pada saya lah, pada saya apabila kita nak coach seseorang walaupun bukan bidang kita dan sebagainya, kadang-kadang kita kena buat homework juga. Kena study juga kan, apa topik, apa isu yang nak dibincangkan. Bukan setakat kita bertanya masalah yang timbul. Saya pernah tanya, suruh dia cerita, dia diam je. Kita tanya lagi, dia pun diam lagi sebab dia tak boleh nak keluar. Tapi sebab itu penting juga kita sebagai coach ini sebenarnya kita kena buat homework jugalah, kena study juga isu-isu yang dinda, walaupun kita tidak mendalam penuhnya sebab bukan bidang, tak perlu kita mendalam, tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa nak ditanya sebenarnya. Contohnya lah apabila kita nak, pengalaman saya, apabila kita nak melaksanakan bimbingan terhadap perubahan dalam diri dia lah. Perubahan dalam diri dia. Dia nak buat perubahan dalam diri dia. Sebelum ini dia begini, dia nak bertukar dalam keadaan keadaan yang berbeza. Kadang-kadang kalau kita tanya apa perubahan nak buat, dia pun tak tahu apa perubahan dia nak buat. Jadi sebab itulah antara perkara yang selalu saya gunalah apabila saya berkaitan dengan perubahan diri, saya akan kaitkan dengan 5 soalan utama lah. Contohnya yang pertama, dia nak membuat perubahan. Saya akan tanya dulu sejauh mana tahap pengetahuan cikgu tentang sesuatu perkara tersebut. Tentang tahap pengetahuan dulu. Bukan pengetahuan, saya akan tanya dulu tentang kesedaran cikgu perlunya berubah. Tentang sejauh mana kesedaran cikgu tentang pentingnya berubah daripada bentuk A kepada bentuk B. Apa yang telah cikgu buat untuk meningkatkan kesedaran cikgu untuk berubah nanti? Apakah yang telah cikgu buat? Yang kedua, saya akan bertanya pula, apabila kita akan bertanya tentang kesedaran dia, saya akan tanya pula tentang keinginan. Sebab itu apabila saya ambil satu contoh tentang dia nak membuat perubahan, dia sedar dia kena berubah dengan sistem pendidikan sekarang. Tetapi yang kedua, saya akan tanya keinginan dia. Sejauh mana pula keinginan cikgu untuk berubah? Dan apa usaha cikgu telah buat untuk meningkatkan keinginan cikgu untuk berubah? Kemudian saya akan tanya pula tentang pengetahuan cikgu tentang perubahan tadi. Cikgu nak berubah daripada A kepada B, apa pengetahuan cikgu dah ada nak berubah? Dan apa usaha yang telah cikgu buat? Yang keempatnya, saya akan tanya pula sejauh mana kecekapan cikgu nak berubah. Dah ada pengetahuan, kecekapan pula. Pengetahuan kita boleh belajar melalui bacaan, melalui perbincangan, tapi kecekapan tadi ialah skill, kemahiran. Dan yang kelima, sejauh mana pula cikgu nak mengukuhkan lagi perubahan tadi. Apa yang telah cikgu buat dan sebagainya. Ini antara, sebab itu dalam coaching ini bukannya setakat kita akan bertanya soalan semata-mata, tetapi apabila nak membuat perubahan, kita kena melihat juga apakah perkara-perkara penting yang perlu ada dalam membuat perubahan. Bukan setakat cikgu nak ubah apa? Apa cikgu nak buat? Tak, dia punya ada tahap-tahap juga sebenarnya kalau nak membuat perubahan. Itu di antara, sebab itu kadang-kadang dalam sesi coaching tadi, matlamat tadi kadang-kadang bukan jadi matlamat, belum jadi matlamat utama lagi. Kadang-kadang tu dia masih lagi umum, generik, nak berubah. Tetapi rupa-rupanya pengetahuan dia dah ada, kesedaran dah ada, tetapi pengetahuan, knowledge dah ada, tetapi dia nak kemahiran pula. Jadi sebab itu saya melihat bahawa penetapan matlamat satu perkara yang amat penting sebenarnya, dan satu perkara yang apabila dah ada matlamat jelas dan sebagainya, lebih mudah kita nak meneruskan kita punya sesi tersebut. Alhamdulillah. Secara tak langsung, pendekatan tu melihatkan dari beberapa sudut. Apa yang disampaikan oleh Cikgu Razak, kita boleh melihat dari berbagai-bagai sudut. Bagaimana benda tu wujud dan sebagainya. Sebab
elemen empathy ada di situ. Itu yang Pak Ontas, elemen empathy. Urutan soalan bertanya melibatkan ada kait mengait antara satu dengan lain, membina semangat dalaman dan confident nak mengeluarkan sesuatu kepada coachee. Yang kedua, apabila soalan-soalan itu bertanya, jawapan terletak apa saja yang disampaikan oleh coachee kepada coach tu. Tetapi yang is more interesting, apa ni menceritakan mesti ada hubung kait dengan apa yang dia nak tuju. Sebab tu apa cikgu kata tadi, kebanyakan orang kalau coach tak polish betul-betul dia punya objektif. Tapi banyak orang popular pakai smart. The guide, how to guide coach is pakai smart. Alright, specific, measurable, achievable, retrievable dan timely. Kalau meliputi keempat-empat tu, matlamat tu kira boleh sukses. Boleh sebagai final matlamat. Tetapi dia kadang-kadang belum tamat lagi. Sebab tu ulang alik to and fro soalan yang ditanya oleh coach tu, dia memperkukuhkan balik. Sebab tu macam Cikgu Razak kata, rupanya orang tu dia tak sampai lagi the main objektif. Dia masih lagi ada probing. Dia pun dalam masa duduk merenung, mencari lagi. Yang kedua dan yang ketiga seterusnya, tiap-tiap soalan yang tanya tu, dia ada terdapat, kalau dari segi empathy, dia ada 3, 4. Satu, kita buka dia punya emotional empathy. Emotional empathy, bila dia cakap dia. Yang kedua, kita memberi keyakinan empathetic. Kata empathetic concern, kata saya dengan anda bersama ni, saya akan usaha untuk cari jalan bagaimana anda menyelesaikannya. Dia itu merupakan empathy. Dan ketiga, dia kata dia nak membalancekan. Empathy maksud dia, kawan dia cakap tadi pun dia ada agak sifat empathy dengan apa yang dia lalui. Apa perubahan pada diri dia, empathy daripada environment dan sebagainya. Hasil dari situ, maka di situlah dia jumpa coach. Ingat, design thinking bermula daripada empathy. Ya, ini design thinking kira terbaru lagi. Dia menggunakan daripada design thinking dimulakan dengan empathy. Jadi coach ada empathic listening ni memang cukup berkesan lah. Salah satu dia nak tingkatkan empathic listening. Dan kalau ikut daripada yang Cikgu Razak tadi cakap, yang ni kita ni bincang-bincang ni tuan-tuan, nanti kita boleh buka satu spesifik tajuk yang menjurus kepada bidang-bidang area-area yang anda berminat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan yang dengar ni rasa ada apa-apa soalan, boleh tulis. Dan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan ada sedikit sumbangan, catatan, sila. Ataupun ingin bagi tahu apa new topik baru yang perlu kita buat perbincangan. InsyaAllah saya akan jemput orang tertentu. Dan sedikit makluman, mungkin saya akan buat perbincangan dengan master coach daripada negara luar. Mungkin daripada Canada ataupun Amerika. Ya. Buat live dengan saya. The only thing is that macam mana saya nak set time. Because mereka tengah tempat tu 12 jam. Tengah tu 13 jam beza dengan kita. Jadi kalau 12 jam, jadi kalau saya cakap 10 pagi kita, dia 10 malam. Jadi saya nak kena tahu time mereka. Mungkin setengah mereka, aku 10 malam tu, kira macam tengah malam lah. Mungkin dia punya timing tu kita tak tahu. Jadi insyaAllah, rajin-rajin buat catatan. Tajuk-tajuk. Dan saya akan jemput. Cuma satulah saya terpaksa cakap dalam bahasa Inggeris lah. Pasal yang main ni orang putih. Jadi saya kena bersama putih. Tak apa, interesting. Saya akan campur je. Bagi sahabat-sahabat kita mengikutinya. Okey, cikgu. Berbalik yang kita bincang tadi, cikgu. Saya belum tengok lagi di Facebook siapa masuk dan komen sebagainya. Kaitan pertama saya cakap cikgu sampai ke peringkat yang mana corak-corak soalan, cikgu bagi 5 jenis soalan. Dan ini untuk tuan-tuan kita bincang ni, you can say anything. Kita syarat coach ni kena mendengar lah area-area yang kita bercerita sehingga kita bertemu, terjumpa sesuatu yang belum clear jadi clear. Itu saya kata pendengaran, pendedahan coach dalam mengendalikan coaching tu sangat-sangat mustahak. Sebab tu Cikgu Razak pun pernah lalui, Cikgu Razak ni ada mentor, Cikgu Razak pernah ada mentor coach, Cikgu Razak ni pergi belajar lagi. Apabila Cikgu Razak dah melalui proses-proses ni semua, pengalaman yang cukup baik, itu pengalaman tu tak ternilai harganya. Tuan-tuan, experience anda ni memang berguna, but how you use that experience that count. Maka jika dibincangkan, kebaikannya pula apabila kita ada tempat untuk kita buat perbincangan. Selepas kita buat satu coaching, apa pendapat cikgu?
patut tak kita coach ni, kita ada mentor coach lagi untuk Okey, baik. membina. Bila sebut bab menuntut ilmu ni sebenarnya dia tidak ada ending lah, dia tidak ada kesudahan. Ya, kadang-kadang tu kita rasa kita dah tahu, tapi sebenarnya banyak perkara lagi yang belum kita tahu sebenarnya. Ya, sebab itu kadang-kadang tu sebenarnya kita perlu mentor coach sebenarnya, sebab tu sebab tu kita kata coach ini sebenarnya dia sebagai sounding board. Sounding board. Maknanya dia akan reflect balik, reflect balik apa yang kita cakap sebenarnya. Jadi sebab itu saya melihat bahawa coach ini merupakan orang kata sebagai sounding board. Ya, dia akan melihat di mana kita punya blind spot kita dan sebagainya lah. Ya, sebab itu mentor coach ini perlu ada juga sebenarnya, sebab dia sebenarnya mentor ni sebenarnya dia sebagai coach kepada coach lah. Ya, bila coach kepada coach, bila kita menceritakan sesuatu, kadang-kadang kita tak tahu yang kita ni di mana kita punya blind spot kita. Jadi apabila kita ada, sebab tu kadang-kadang bila kita ada mentor coach ini, mentor ini sebenarnya dia merupakan satu orang yang pengalaman yang sama lah. Ya, baru dia boleh jadi mentor kita. Maknanya kalau kita ambil orang lain yang bukan bidang dalam coaching dan sebagainya, dia agak sukar sebab bila kita ambil mentor coach sebenarnya kita boleh tingkatkan prestasi kita dalam mengendalikan coaching itu sebenarnya. Sebab itu kita jangan segan lah kalau kita nak bertanya ataupun nak berbincang dengan sahabat-sahabat yang memang experience dalam bidang coaching. Tapi kita nama dia sebagai mentor sebab dia akan selain daripada dia coach kita juga dalam perkara-perkara coaching, dia boleh jadi orang kata ni sebagai orang yang boleh menceritakan pengalaman dia, boleh jadi mentor kepada kita sebenarnya. Ya, sebab itu penting sebenarnya kita ni ada juga yang penting kita ada mentor, sebab macam saya katakan tadi lah, ya, kadang-kadang kita tak tahu kita bawa kenderaan lain, mungkin blind spotnya berbeza. Ya, kadang-kadang kita mengendalikan satu sesi coaching yang lain, ya, mungkin dia tak sama yang sebelum ini. Sebab itu dengan adanya mentor coach ini, dia boleh tengok di mana kita punya blind spot kita, dan kita boleh sentiasa tambah baik kita punya prestasi, kita punya kemahiran dan sebagainya. Jadi itu pada saya lah, bila doktor tanya tentang perlu tak mentor coach, memang amat penting sebenarnya, ya, mentor coach ini. Sebab kita tidak ada, sebab kita nak sentiasa tingkatkan prestasi kita dalam mengendalikan sesi sebenarnya. Okay, jadi sekarang ni kita dah cakap tuan-tuan dan puan dah 39 minit. Sekejap ya, 39 minit. Jadi kalau sekiranya ada soalan, sila kemukakan. Kalau ada pertanyaan atau apa, you ada sesuatu yang anda ingin contribute, sila catatkan. InsyaAllah nanti saya akan baca di Facebook. Dan saya tahu hari ini Sunday, masing-masing balik jumpa keluarga dan sebagainya. Jika ada ruang, boleh saya dapat kat mesej baru sampai daripada outstation tu ada. Yang WhatsApp, saya tengok recording, saya baru balik dah outstation dan sebagainya. Okey, berbalik apa yang disampaikan oleh Cikgu Razam tadi. Maka di situlah bila kita ada mentor coach, dia akan membantu pertama kali meningkatkan kitanya pemikiran dan meningkatkan kita punya listening skill. Sebab apa yang dia cerita tu kaitan dengan diri kita. Dia menceritakan diri anda yang jadi dia punya coaching. Dia mentor coach. Jadi memanglah cukup bermakna situasi itu dengan anda. Sebab dia cakap bertetapan dengan keperluan anda. Dia melihat apa yang ada kepada anda dan apa yang perlu ditingkatkan. Cikgu yang merusik, dia boleh melihat satu. Yang boleh membantu mengarah kepada jalan terbaik. Dan lagi satu, rupanya dia secara tak langsung dari pembincangan yang Cikgu Razak tadi, kata tadi perlunya kata adanya mentor coach. Sampai di situ dia kata satu ilmu dia benar, learning to deconstruct my thinking, dia kata. Dengar perkataan ni. Learning to deconstruct my thinking. Dan ni bahasa ni tinggi sikit lah. Tak tinggi biasa ya bahasa, tapi orang yang pandai bahasa putih tu mungkin bagi dia, bagi saya ni perkara biasa. Sebab secara tak langsung kita akan merubah, kita akan membina
cara pemikiran kita dalam tingkat yang menuju pada aras tinggi. Aras tinggi pula cikgu. Pasal bercakap dengan cikgu, kan orang kata pemikiran aras tinggi dan sebagainya. Nah, Ya. Tetapi ingatlah, itu yang kita buat. Kurs membantu seseorang pergi pada satu peringkat aras pemikiran yang lebih tinggi. Dia bukan sekadar kita menceritakan, tetapi pelaksanaannya diikuti dengan percakapan dan juga pengalaman. Pertama sekali, apa yang saya dengar pada cikgu cakap tadi, dia ada terdapat strategi ni ada dua. Dia ada dua peringkat. Ringkaskan. Dua peringkat. Apa yang cikgu cakap tadi, mengapa kita perlukan developmental coaching. Satu, tiap-tiap penceritaan, misalnya cikgu cerita kat saya sini, kalau orang putih kata, saya menerima atau accepting the richness, ambiguity of concept, berbagai-bagai konsep yang cikgu cakap tadi. Sama sekali, itu kata tu. Orang putih kata, accepting the richness and ambiguity of concept. Mendengar berbagai penyampaian cikgu tu sebagai satu aset. Bukan kutuk, bukan hina. Nak dengar satu aset pun, kita kena ada pengalaman. Betul cikgu? Dengan cara sedemikian, cara tak langsung dia build confidence pada coach yang di coach tadi. Betul ya? Itu perlunya. Cikgu pun yang kita jumpa mentor coach tadi kan, master coach dia, dia pun bersemangat. Dia meningkatkan lagi dia punya. Dan secara tak langsung, dia melihat sesuatu mengikut, kalau bahasa orang kita, interlocutor. Itu kita kesedapan kita berbincang dengan seseorang waktu tu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Masa ni, melalui cakapan dia, baru kita teringat, saya tersilap, saya patutnya tanya macam ni, macam ni. Dia sendiri yang dia cakap. Kita tak ada other way. There is no other alternative. Melainkan cara ni ya. Kalau kita nak tingkatkan kita punya skill. Dan yang kedua, iaitu bagaimana kita tengok cara tak langsung perkataan yang disebut tu merupakan bentuk-bentuk ataupun form. Itu kata transform. Itu kata top form. Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk ni dia tidak dalam segi fizikal, ya, dalam form. Kalau bukan form, dia tak boleh ditransform. Sebab tu apabila dia bincang dengan master coach, banyak berlaku internal transformation pada diri seseorang. Jadi, misalnya macam cikgu cerita tadi, observation, pemerhatian pada cikgu-cikgu selepas sebenarnya, itu merupakan satu richness, memperkayakan lagi apa yang ada kepada lebih tinggi lagi. Kalau tak ada bidang-bidang ni, maka kita tak mampu. Maka keistimewaannya situlah adanya. Jadi saya ucapkan syabas cikgu, kita dah cakap 43 minit. Now saya nak pergi ke Facebook. Alright cikgu, kita tengok apa Facebook. Kita tak tahu berapa orang ada, seorang dua yang lagut. Okey. Terima kasih. Ni accountant Faiz, selamat datang. Terima kasih. Juga coach Dr. Kursaini. Terima kasih, sama ada doktor masih ada dalam ni ataupun dah keluar. Tapi ini dia kata doktor still watching dah. Bagi feedback sikit doktor. Dan bersama kita juga Coach Zarita Kasim kata, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Dr. Datuk Coach, Datuk Doktor Zarita Kasim kata, setuju. Sesi bersama developmental coach dia dari luar negara. InsyaAllah saya akan bawa sama ada the founder di sendiri ataupun master coach dalam bidang lain pun boleh. Banyak daripada Germany pun ada, daripada Belgium pun ada. Tapi itulah sebab nak sesuaikan masa, dan kedua saya nak tengok adakah dia bersesuaian tak dengan kita punya tetamu, target group kita. Jadi sebab tu saya memerlukan sedikit feedback sebelum saya buat keputusan. Terima kasih kepada Coach Zarita yang memberi sikit maklumat dengan apa yang saya sebut tadi. Dan saya malu-malukan lagi sekiranya ada tajuk-tajuk lain yang perlu diambil kira sebagai satu tajuk dalam perbincangan akan datang. Jadi secara tak langsung membantulah saya untuk cari topik-topik yang berkaitan. Jadi kalau tuan-tuan ada apa soalan, ada apa feedback, sila catat. Jadi cikgu, cikgu dengar sikit daripada saya sampai tadi, apa yang cikgu boleh rumuskan yang cikgu dapat daripada perbincangan kita sini. Walaupun cikgu memberi sumbangan dari hasil perbincangan kita ni, supaya cara kita buat ni tak berlaku sebelum ni, tak berlaku selepas ni, masa depan kita tak tahu, tapi terkini sekarang. Apa berlaku daripada bentuk perubahan daripada from satu point ke satu point. Apa yang cikgu rasa kebaikan yang kita ada petang ni. Walaupun kita cakap lebih kurang 30-40 minit,
Apa pendapat cikgu? Okey, pada saya berdasarkan perbincangan pada petang ini, dia lebih terbuka, ya, tidak orang kata tidak bersaja kan, lebih terbuka dan kadang-kadang tu bila kita lebih terbuka, bila dalam keadaan terbuka ini kita akan membincang perkara-perkara yang lazim yang menjadi isu semasa kita melaksanakan sesi lah. Ya. Dan sebenarnya dalam perbincangan ini kita melihat kepada pengalaman kita sebenarnya kadang-kadang tu bila saya sebut sesuatu perkara tadi, doktor akan cuba framekan balik lah, structurekan balik berdasarkan kepada berdasarkan kepada ilmiah punya structure. Kadang-kadang tu bila kita bercakap secara terbuka ni kita tak ada structure kita. Tetapi bila doktor buat rumusan, doktor kaitkan dengan apa ni yang disebut oleh orang lain dan sebagainya, maka kita dapat susun semula lah apa yang kita bincang pada hari ini sebenarnya. Ya. Seperti doktor kata, mengikut pendapat ini ada dua perkara. Ya, Coleman kata begini. Ya. Jadi lebih kita boleh reflect balik lah, ya, tentang apa yang kita buat, lebih tersusun lah sebenarnya. Alhamdulillah. Ya. Tapi betul apa yang juga cakap tu, sebenarnya apa yang berlaku ya, kita melihat richness apa yang disampaikan, orang kata kayanya ilmu ataupun sesuatu yang disampaikan tu, kita melihat dari sudut yang boleh meningkatkan lagi diri saya dan juga diri Cikgu Razak dan semua orang lain. Jadi kita ada two way, win-win. Kalau kita ingat balik sebelum saya baru permulaan awal percakapan saya tadi dengan Cikgu Razak, mungkin Cikgu Razak merasa terkejut juga. Bermula-mula saya pertama sekali saya kita bincang pasal objektif. Betul cikgu? Betul. Sana menjalankan sesuatu objektif. Hasil perbincangan tu cikgu menceritakan kadang-kadang objektif tu tak sampai oleh sebab pre-coaching. Sebelum coaching tu perbincangan tu tak sampai menyebabkan susah iaitu nak buat coach. Betul? Yang ketiga cikgu sebut kadang-kadang dah berjalan banyak dah pasal coach, pasal coaching tu berhubung dengan matlamat, tiba-tiba didapati rupanya matlamat dia tu belum mantap lagi, belum terbentuknya matlamat hakiki yang sebenarnya yang dia sedang mencari. Betul cikgu? Jadi cikgu kena cara cikgu kata patah balik dan sebagainya. Sehingga keempat saya tanya kat cikgu, dan cikgu sebelum tu cikgu ada cakap observation semua merlu skill dan sebagainya. Dan cikgu mencerita bagaimana perlunya benda-benda melibatkan sama ada decision making, problem solving dan sebagainya, atau chain management. Dan chain management di pull out sebagai satu topik perbincangan, sub perbincangan tadi. Yang mana cikgu menceritakan perbincangan cikgu dengan cikgu-cikgu yang bercakap berhubung dengan chain management. Betul cikgu? Jadi pada chain management tadi membawa kepada sesuatu yang mungkin yang mana saya tanya apa yang perlu kita lakukan dan soalan dan bagaimana, cikgu memberi 5 jawapan, 5 bentuk soalan. Ya? Dan kelima-lima soalan tadi membawa kepada satu bentuk yang menimbulkan apa yang saya cakapkan tentang double listening skill. Betul cikgu? Ya, betul. Dalam masa 35 minit, 40 minit, kita cakap sesuatu yang mungkin kalau kita berfikir secara sendiri, mungkin kita belum sampai. Betul? Kita dengan sendiri tak boleh nak sampai benda tu. Jadi kita kena ada, dia kata deconstruct the way we deconstruct our thinking. Yang saya sebut tadi. Bagaimana daripada maklumat, kekayaan maklumat yang kita dapat tadi, boleh kita merubah sedikit teknik pemikiran kita, dan saya menyentuh sedikit cara pemikiran di aras tinggi. Betul cikgu? Betul. Dan yang mana kalau orang gunakan kata apa thinking tadi saya cakap cikgu, yang bermula dengan empathy tadi, apa thinking tadi, Allah saya lupa perkataan. Dia menggunakan empathy dulu, ya, ataupun orang kata dia meletakkan kita yang empathy sebagai mulanya nak menjalankan jenis pemikiran. Tetapi dalam coaching, sebabnya coaching tu hak coachee tu, maka hak coachee tu punya lah, bukan kita. Kita tak nak letak tajuk dan kita tak boleh ubah pun dia punya objektif. Betul cikgu? Kita tak boleh ubah. Betul. Dia boleh ubah, kita tak boleh. Dia boleh cakap, lah ni saya cakap saya nak pergi Jepun. Lah ni saya nak ubah, saya tak mau pergi Jepun. Saya nak pergi ke Amerika. Dia boleh ubah. Betul cikgu?
pasal waktu tu hak dia. Itu yang proses coaching yang kita sampaikan di sini. Jadi kalau sekiranya apa kita cakap ni dia melibatkan individual truth. Bagi dia tu truth dan trust. Sebab tu saya cakap tadi cikgu, bila nak berlakunya dalam coaching tu, dia ada dua elemen. Trust dan truth. Lagi dia trust, lagi cerita dia lagi terus lagi nyata. Betul cikgu? Alright? Betul. Okey cikgu, alhamdulillah saya dah buat kupasan sikit. Dan kita punya pemerhati ni di luar ni, orang pakar-pakar ni. Dr. Kusaini, ini ikut Dr. Zarita Kasim dan Faizan dari Serada ni, tolong bagi sikit feedback. Terima kasihlah atas sudi mengikutinya. Kita bincang ni dah masuk 51 minit cikgu. Jadi setakat ni cikgu, saya rasa dah patutlah berbaloi lah kita rasa. Kau ada apa-apa cikgu nak tambah lagi, saya serah cikgu. Okey, ada dua perkara lah yang mungkin saya nak cetuskan di sinilah. Yang pertama, selalu saya ingatkan diri saya apabila nak menetapkan matlamat ataupun nak sama-sama menetapkan bersama dengan coach matlamat, kena pastikan matlamat tadi boleh diukur. Ya, boleh diukur. Kadang-kadang kita letak matlamat yang tak boleh diukur, akhirnya kita tak tahu nak ukur tercapai ataupun tidak matlamat tadi. Itu yang selalu saya ingatkan diri saya. Matlamat tadi pastikan dia boleh diukur lah. Yang kedua, berkaitan dengan isu yang selalu saya hadapi adalah apabila dia dipasangkan dengan coachee yang kata ni, yang kalau kita bertanya dijawab senang, tetapi ada masa diletak coachee, dilantik kita sebagai coach kepada coachee yang defensif, defensif, yang kata ni yang keinginan dia rendah, keinginan dia, kemahuan dia rendah, dan juga dia punya keupayaan dia rendah. Dia tak ada keupayaan dia rendah, keinginan dia pun rendah. Jadi apabila kita coach dia duduk diam je. Duduk diam, tak menjawab soalan-soalan. Jadi ini antara perkara yang selalu saya ingatkan diri saya apabila kita nak dilantik sebagai coach kepada seseorang, kita kena lihat juga kesediaan coachee tadi dalam melaksanakan sesi coaching. Jadi itu dua yang saya teringatlah. Yang pertama tadi berkaitan dengan penetapan matlamat, pastikan matlamat tadi boleh diukur. Supaya kita tahu kita dah sampai ke tidak ke destinasi. Yang kedua, kita kena pasti juga kalau coachee mencari kita senang sebab memang dia dah bersedia. Tetapi apabila dalam keadaan organisasi ni, kadang-kadang tu dia dah letak, cikgu tolong coach dia ni, tolong coach orang ni, sedangkan dia ni dalam keadaan yang keinginan dia sangat rendah dan juga keupayaan dia sangat rendah. Mungkin apa pandangan Dr. Gajah kalau jumpa coachee yang sebeginilah, kita bertanya soalan pun dia duduk diam je kan, tanya 2-3 soalan pun tak menjawab-jawab dan sebagainya. Okey, terima kasih cikgu. Okey, saya akan balik pada pertanyaan cikgu tadi. Sebab tu apabila seseorang yang biasa buat coaching, dia menggunakan SMART tu sebagai satu guidance. SMART tu specific, measurable. Tentukan matlamat tu boleh diukur, macam cikgu cakap tadi. Tentukan benda tu measurable. Jadi apabila guide tu digunakan pakai, mudahkan lagi. Betul apa yang disampaikan Cikgu Razak tu. Tentukan benda tu spesifik, jangan dia terlampau orang kata open, terlampau general. Kita tak boleh pakai, dia tak boleh measurable nanti. Betul cikgu macam tadi. Dan cikgu juga menyampaikan sedikit latar belakang dan berkaitan dengan tersebut. Dan soalan yang cikgu tanya, bagaimanakah kalau sekiranya cikgu coach berhadapan dengan coachee yang korang cakap, dan coach diberi tugas, yang tu dia panggil mandatory coaching. Ini yang kata mandatory coaching. Sebab bila mandatory coaching tu, skill tu terletak pada coach. Betul cikgu? Pada coach tu, dan kadang-kadang dia macam berat nak cakap, dia mau dan tak mau. Sebab tu skill-skill yang saya cakap banyak kali tu, dia ada kepada orang ramai. Terima kasih cikgu timbulkan benda ni. Sebab memang dia merasa macam
tak ready to be coach, dia main dia rasa dia lebih hebat, pasal apa dia perlu pasal jumpa coach kan. Habis tu perlunya ada peringkat-peringkat. Mungkin sebelum nak coach dia, kita buat temu bual dengan dia dulu. Mungkin sebelum kita nak fix the date. Yang hari ni kita temu bual, kata macam nak tahu, kata kita nak tengok kitanya chemistry dengan dia dan sebagainya. Ataupun kalau kita boleh coach straight, tapi kita spend more time on co-creating to understand about the person. Yang kedua, cara tak langsung nak bagi lebih dia mau bercakap, kita discuss something that he likes to talk about. Itu dia yang kedua. Dalam perbincangan dengan dia tu, kita nak dapatkan tumpuan apa yang dia suka bercakap. Rather than kita tak, saya nak cakap macam ni tak. Pasal awalan tu kita tanya. Dia akan cakap, saya sembang saya bola. Bagi dia cerita tu. Sebab di situ, trust first, baru datang the truth. Betul macam cikgu kata tadi tu. Jadi, yang tu perlu. Dan organisasi yang datang macam tu, dia kena bagi ruang pada coach. Maksud dia, tetaplah coach nak buat sama macam mana dulu. Ataupun dia kata, coach, dia kata kita akan buat 12 sesi. Tapi hari pertama tu, sila minta you pergi jumpa dengan coach, buat sikit pengenalan sebelum kita buat coach. Masa pengenalan tu, boleh buat. Atau yang kedua, sebelum nak coach tu pun, boleh buat lagi. Jadi rupanya, apa kata mengeratkan tali silaturahim tu berperanan. To build trust. Begitu juga kadang-kadang saya nak coach orang bangsa asing. Betul cikgu? Begitu juga kita nak coach orang yang pandai depan kita. Dia tengok kita macam kecil besar, boleh kah kau ni coach aku ni? Kalau kita nak cerita orang, memang kita semua hebat, kita semua boleh. Tu kita cerita. Tu berdepan tengok, baru kita tahu. Coach sendiri ikut. Orang tak terpaku tak boleh nak sebut. Betul? Dia ada timbang balas. Terima kasih apa soalan cikgu tanya tadi tu. Saya ucap tamat-tamat, very good point. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, esok kita minta besok kalau boleh Dr. Zarita Kasim boleh join sekali ke macam mana ke dengan cikgu dan beberapa orang lagi. Ya, kita akan buat join dan insyaAllah tunggu masa ketika saya akan buat special discussion dengan coach daripada luar negara, mungkin dari Amerika ataupun Canada ataupun daripada Belgium ataupun Germany. The only thing, minta maaf lah saya kena cakap dalam bahasa putih. Jadi kepada anda mungkin saya akan buat sikit side perbincangan bagi dia kata minta maaf, I would like to speak in bahasa Malaysia to explain to people about what we are talking about. Jadi saya boleh cakap balik nak bagi apa yang dia sampaikan waktu tu. Itu perancangan saya dan dapat sambutan lah sokong daripada Panjarita. Dia kata okey boleh bawa mai dan mungkin lain-lain semua saya ucapkan selamat datang. Nampak ini hipnoterapis Rosita Talib pun masuk, selamat datang. Kalau Panjarita ni Hajah Rosita, tolong tengok balik recording. It's very interesting discussion dengan Cikgu Razak, seorang coach dan juga seorang head of coaching mentoring satu ketika dulu di Institut Aminuddin Baki. Dan apa saja tuan-tuan boleh tanya dan kalau boleh minta bagi cadangan. Tulis kepada saya tajuk-tajuk perbincangan besok atau lusa. Jadi kalau tidak ada apa-apa komen lagi pada sahabat kita di Facebook, saya tengok. Jadi saya ingat kita dah cakap 59 minit, cukuplah. Tapi walau 99 minit, Cikgu Razak masa sekejap tak cikgu? Okey. Masa sekejap kan? Tak sedar je. 59 minit. Saya ucapkan terima kasih Cikgu Razak. Okey, terima kasih juga Terima kasih juga doktor. Terima kasih juga kepada semua dapat mengikuti dan juga yang akan tengok recording ni, tolong sharekanlah kalau benda ni baik. Mudah-mudahan dapat kebaikan dan sharing kami ini secara ikhlas. Terima kasih kepada Cikgu Razak membuka sesuatu, memberi penambahan dan ilmu kepada semua sahabat, termasuk penambahan pada ilmu diri saya. Saya sendiri pun banyak nak kena belajar. Jadi mohon maaf silap cakap, selepas lambat cakap dan semuanya itu adalah kelemahan saya. Kebenaran semuanya daripada Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan besok. Mungkin hari ini saya start lambat sikit. 5.30, 5.35 kalau tak silap. Saja saya lewatkan sebab hari ini Sunday. Banyak orang pergi outstation dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.